عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan teruskan berdoa supaya dengannya menjadi sebab untuk kita sentiasa mendapat rahmat dan pemberian nikmat dan keberkatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Semoga kehidupan kita mendapat lebih ketenangan dan keberkatan dan dimudahkan untuk kita sentiasa bersama-sama para salafus salih berada di atas landasan Islam yang betul, insya-Allah. Alhamdulillah, kita hari ini masuk muka surat 137 bab yang ke-23, item yang ke-23, salam untuk mengakhiri salat. Salam untuk mengakhiri salat. Jadi dekat sini Imam Nawawi dia letak bab yang mengatakan bahawa babus salam litahallul minas salah. Babus salam litahallul minas salah. Bab berkaitan dengan salam, memberi salam untuk tujuan at-tahallul. Tahallul ni kalau dekat haji tu, tahallul tu perbuatannya adalah gunting rambut di atas kepala, di atas di kepala, gunting rambut, sedikit rambut ataupun cukur. Itu tahallul untuk haji, untuk ihram. Tapi kalau untuk salat, tahallul dia adalah dengan memberi salam. Tahallul dia adalah dengan memberi salam. Imam Nawawi dia kata, i'lam anna salam litahallul min as-salati ruknun min arkaniha wa fardun min furudiha la tasihhu illa bihi. Hadha madhhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahir as-salaf wal khalaf. Wal ahadith as-sahihah al-mashhurah musarrihah bidzalik. Ketahuilah, Imam Nawawi kata, ketahuilah sesungguhnya salam, iaitu assalamualaikum, memberi salam, dia tak sebut tentang pusing kanan atau pusing kiri, tetapi memberi salam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Litahallul, untuk bertahallul, untuk menghalalkan diri ataupun untuk menghabiskan solat itu adalah rukun daripada rukun-rukunnya, adalah rukun daripada rukun-rukun solat dan kefarduan bagi daripada fardu-fardu solat. Sebab ada yang memegang ia sebagai fardu, ada yang memegang sebagai rukun, tapi itu perkara yang berkaitan dengan ilmu usul. Tetapi yang kita faham dan kita kena faham adalah ia adalah satu perkara yang wajib, satu perkara yang wajib, rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. La tasihhu illa bihi, tidak sah salat kecuali dengannya. Maksudnya kalau solat tak bagi salam, walaupun dia dah habis baca tahiyat akhir dan sebagainya, dia tak bagi salam, dia tidak sah solat dia kalau dia terus bangun dan buat kerja lain. Maknanya solat itu akan terbatal walaupun di akhirnya kita dah habis dah kebanyakan rukun, sebahagian besar daripada rukun, tapi tak bagi salam, solat itu tidak sah. Okey. Hadza mazhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahirus salaf wal khalaf. Dia kata inilah mazhab. Dia tak kata la khilaf, tapi inilah mazhab Malik, Imam Syafi'i, mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur salaf, ulama salaf dan ulama terdahulu dan ulama terkemudian. Walaupun mungkin di sana ada perbahasan berkaitan dengan salam itu, tetapi itu adalah sebahagian kecil saja mungkin pendapat ulama'nya. Itu perbahasan-perbahasan khilaf fiqh yang kita tak nak sebut kat sinilah. Dan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, yang menerangkan perkara ini secara jelas banyak datang dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab hadis yang diambil dari kitab-kitab hadis yang dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Lepas tu Imam Nawawi meneruskan, wa'lam anna al-akmal fi salam ay yaqula an yaminihi. Yang paling sempurna, dia kata ketahuilah, yang paling sempurna dalam salam itu adalah seseorang itu menyebut bila dia memusing, memalingkan kepala dia ke belah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi, wa la yustahabbu an yaqul ma'ahu wa barakatuh li'annahu khilaful masyhur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Yang paling sempurna adalah dia sebut di belah kanan dia, ke belah kanan, masa dia pusing belah kanan, berpaling ke belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti perbahasan tentang sejauh mana beralih tu, ada yang sahabat sebut dia nampak pipi Nabi. Maksudnya nak pusing tu dia bukanlah pusing sikit, kalau ikut sunnah dia bukan pusing sikit, dia pusing sampai makmum nampak pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai makmum nampak pipi imam lah. Bukan makmum yang belakang-belakang tu, maksud dia makmum yang saf yang pertama lah. Maksudnya ukuran, cara dan kaedah berpaling itu, berpusing itu sekadar itulah, sekadar itu. Sebab itulah kadar yang sesuai dan yang sederhana sehingga tidak mengganggu beralihnya dada kita daripada arah kiblat. Kalau terlebih dia akan beralih. Kalau tak cukup, mungkin tak agak sempurna cara memberi salam dan memalingkan muka ke belah kanan. Itu bab fiqh lah. Ini sebut tentang zikir atau sebutan memberi salam itu sendiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi, dan sebelah kiri bersama juga Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak disunatkan untuk dia kata wabarakatuh. Jadi kalau kita bagi salam sekarang Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah dan tidak disunatkan pun menyebut wabarakatuh, walaupun di sana ada perbahasan juga, tetapi dalam mazhab Syafi'i ini sendiri tidak disunatkan dan dalilnya pun tidak ada yang kuat. Okey, itu sebab dia kata khilafil masyhur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ini kerana ia adalah bertentangan dengan perkara yang masyhur, yang sabit, yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad jaa fi riwayat li Abi Dawud wa qad dzakarahu jama'ah min ashabina minhum Imam al-Haramain wa Zahir ar-Sarakhsi war-Ruwayyani fil Hilyah walakinnahu syadz wal masyhur ma qaddamnahu wallahu alam. Dia kata sebab walaupun tadi dia kata tidak disunatkan untuk tambah wabarakatuh, cukup Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah ada wabarakatuh sebab ia tidak sunat, sebab dia adalah bersesalahan ataupun bertentangan dengan riwayat yang sabit, yang masyhur datang daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sana ada satu riwayat yang dibawa oleh Imam Abi Dawud dalam kitab Sunan dia, tapi sebahagian ataupun sekumpulan daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun sebut benda ni, contohnya Imam Al-Haramain dan juga Zahir As-Sarakhsi dan juga Ruwayyani fil Hilyah, tetapi riwayat ini, pendapat ini adalah syadz. Bila nampak perkataan syadz ini, makna dia, konteks dia adalah, definisi dia adalah ganjil. Ganjil yang pelik, perkara pelik, yang ganjil, yang tidak masyhur di dalam perbahasan mazhab fiqh. Yang masyhurnya apa yang disebut tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu alam. Imam Nawawi kata wallahu alam itulah yang diambil sebagai keputusan dalam mazhab Syafi'i di sisi Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab lafaz memberi salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi, cukup sampai situ untuk belah kanan, dan belah kiri juga perkara yang sama, bacaan yang sama. Lepas tu Imam Nawawi kata sama ada seseorang yang solat itu, sama ada ia menjadi imam ataupun dia menjadi makmum, atau munfaridan, ataupun dia sembahyang seorang-seorang pada jamaah, sama ada jamaah itu sedikit ataupun banyak, sama ada ia adalah solat fardu ataupun solat nafilah ataupun solat sunat, fa fi kulli dhalika yusallim taslimatain kama dzakarna. Dalam keadaan apa pun seseorang itu solat, maka setiap orang itu mestilah, maksudnya bukan maksud mestilah, yusallim taslimatain, maksudnya hendaklah ia memberi salam dengan dua salam. Sebab salam kalau kita faham pun, salam yang pertama sahaja adalah rukun, salam kedua dia bukan rukun. Tapi ia adalah sunat, dan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Maka seorang itu memberi salam sebanyak 2 kali seperti mana yang kita sebut sebelum ni. Wa yaltafitu bihi ma ilal janibain, dan dia pun berpaling dengan 2 salam itu kepada 2 arah, belah kanan dan belah kiri.
Wal wajib taslimatun wahidatun, dan yang wajibnya adalah salam yang pertama, satu salam saja sebenarnya yang wajib, yang pertama itu. Wa amma tsaniyatu fasunnatun law tarakaha lam yadurruhu. Lam yadurruhu. Lam yadurruhu. Adapun bagi salam yang kedua itu adalah sunnah. Memang Nabi buat, para sahabat buat dan sebagainya, riwayat pun banyak. Tapi ia adalah sunnah dan dia bukan wajib. Tidak ada qarinah ataupun sokongan ataupun dukungan daripada riwayat-riwayat mengatakan ianya adalah wajib. Kalau seseorang itu tinggal, tidak ada masalah bagi dia lah, tidak mendatangkan masalah kepada sahnya salat seseorang itu. Thumma al-wajib min lafzi salam ay yaqula assalamualaikum. Yang wajib juga dalam bab salam itu adalah assalamualaikum. Kalau tak ada warahmatullah pun, kalau ikut dekat pendapat sini tidak ada masalah. Tetapi yang sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang wajibnya yang salam yang pertama, dan yang wajibnya dari segi lafaz salam adalah assalamualaikum. Kalau seseorang itu kata assalamualaikum, tidak sah mengikut pendapat yang paling sahih. Kalau seseorang itu kata alaikumussalam, kalau seseorang itu kata alaikumussalam, kita tengok beberapa lafaz yang dibincangkan kat sini, kod ada orang yang baru belajar solat. Ini kalau orang yang biasa belajar solat dalam kalangan kelompok orang Islam, Maaf Ustaz. yang cukup. Ya. Tadi terputus sekejap. Ya ke? Terputus kat mana? Allahu Akbar. Tapi tak apa, sekejap je lah, 1-2 saat je. Teruskan Ya Ustaz. Sekarang okey ke? Okey. Saya dah cuba dah semalam, dah daftar, dah ambil balik lah wifi balik kat rumah ni. Saya kata kalau sebab ada sekali dua terganggu juga, saya risau takut jemaah ada terlepas beberapa perkara yang penting kan. Teruskan, tak apa Ustaz, boleh. Okey, insyaAllah. Jadi kalau kita kata takkanlah ada orang tu nak kata salamun alaikum, takkanlah ada orang tu nak kata alaikumussalam. Sebab kita memang dah tahu dah semayang mesti assalamualaikum. Bagi salam pun assalamualaikum. Itu kata kita mungkin, tapi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin tidak membesar dalam keadaan yang sesuai dan selesa, dan banyak orang-orang solat di sekeliling mereka, maka mungkin perkara ini jadi isu juga. Ataupun dia tersilap. Itu boleh jadi belaka. Itu sebab ulama bincang. Dia kata kalau yang wajibnya assalamualaikum, kalau orang tu kata salamun alaikum, tidak sah, tidak boleh diterima untuk sebagai satu lafaz memberi salam yang sahih berdasarkan pendapat yang paling sahih. Kalau seorang tu kata alaikumussalam, dia boleh. Kalau mengikut pendapat yang sahih, alaikumussalam. Mengikut pendapat yang sahih, sah. Tidak ada masalah. Falau qala assalamu alayka au salami alayka au salami alaikum ataupun salamullahi alaikum ataupun salamu alaikum, tidak ada tanwin. Tadi salamun alaikum pun tidak boleh diterima juga. Yang ni salamu alaikum, tidak ada tanwin. Au qala assalamu alaihim, semua lafaz-lafaz ini tidak diterima, tidak sah dan tidak diterima sebagai satu rukun di dalam salat tanpa khilaf. Maksudnya ijma' para ulama. Wa tabtulu salatuhu in qalahu 'amidan 'aliman fi kulli dhalik. Dan batal salat dia kalau dia kata secara sengaja dan dia mengetahui tentang perkara yang sepatutnya dia buat, dan dia mengetahui bahawa kalau dia sebut benda ni tidak sah salat dia, maka batal salat dia. Itu ayat dia. Itu lafaz dalam bab fiqh ni macam tu. Maksud dia kalau lafaz-lafaz tadi digunakan selain daripada assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullah, maka ia adalah terbatal. Kalau dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu, itu perkara yang kedua yang terkeluar daripada hukum ataupun kata-kata atau pendapat yang kita baca sekarang ini. Maka secara ijma'nya tidak boleh diterima kalau seseorang itu
menyebut selain daripada Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tabtulu salatuhu in qalahu amidan aliman fi kulli dhalik illa fi qawlihi assalamu alaihim fa innahu la tabtulu salatuhu bihi li'annahu du'a wa in kana sahiyan. Tapi adalah pendapat ulama dia kata kecualilah pada perkataan assalamu alaihim. Assalamu alaihim dia kata fa innahu la tabtulu salatuhu bihi li'annahu du'a. Tidak batal. Ini perbahasan ulama lah, bahasan ulama tentang beberapa lafaz tentang salam. Yang sekarang ni kita nak pakai adalah assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullah. Dia kata kalaulah dia tu terlupa, la tabtul salat wala tabtul wala yahsul tahallul min as-salah. Kalau dia terlupa dan tidak batal solat dia tetapi tidak terhasilnya tahallul, tidak terhasilnya solat itu berakhir, maka dia kata bal yahtaju ila isti'nafi salamin sahih. Bahkan dia kena ulang balik dengan perkataan ataupun lafaz salam yang sahih. Walau iqtasara al-imam ala taslimatin wahidah atal ma'mum bitaslimatain. Dia kata kalaulah seorang imam itu dia terlupa nak bagi, maksudnya dia bagi salam sekali je. Dia ayat dekat sini dia kata kalau imam itu memberi salam sekali sahaja, mungkin sebab dia lupa ataupun dia sengaja ke wallahu alam kita tak tahu, tapi kalau imam itu memberi salam satu sahaja, dia kata atal ma'mum bitaslimatain. Seorang makmum itu ataupun semua makmum itu boleh mendatangkan dengan dua salam. Maksudnya imam tak bagi salam kedua tapi makmum boleh bagi salam kedua. Faham tak? Sebab solat dah selesai. Solat dah selesai dah. Maka apa yang dilakukan oleh makmum tadi tidak dikategorikan sebagai menyalahi perbuatan imam di dalam solat. Okey. Qadhi Abu Tayyib At-Tabari min ashabina. Qadhi Abu Tayyib At-Tabari dari kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan selain daripadanya, dia kata idza sallama al-imam fal ma'mum bil khiyari idza sallama al-imamu fal ma'mumu bil khiyari in syaa'a sallam fil hal wa in syaa'a istadama al-julus lid-du'a wa aqala ma syaa'a wallahu alam. Dia kata, kalau seseorang imam itu memberi salam, maka makmum ada pilihan. Sama ada dia nak salam terus selepas imam bagi salam, ataupun kalau dia nak, dia duduk dulu, dia stay dulu, dia berada di dalam keadaan tahiyat akhir itu dan teruskan duduk dan teruskan berdoa dan panjangkanlah sepanjang mana yang dia nak untuk dia terus berdoa wallahu alam, kemudian dia bagi salam lah. Kemudian dia bagi salam. Maka di dalam solat jemaah seseorang makmum boleh diberi pilihan untuk melambatkan memberi salam untuk dia tahallul daripada solat, kalau walaupun untuk dia berdoa walaupun imam sudah memberi salam. Boleh faham Okey, saya nak tengok kok ada soalan. Kalau tak ada soalan kita terus kepada bab yang seterusnya. Okey, setakat ni tak ada soalan, alhamdulillah. Okey, lepas tu kita masuk kepada babu ma yaquluhu ar-rajul idza kallamahu insanun wa huwa fi salati. Dia kata rawaina fi sahihai al-Bukhari, bab pada menyatakan seseorang lelaki itu, dia ayat kat sini seorang lelaki, tetapi dia bukan makna lelaki sahaja yang solatnya. Maknanya seseorang itulah, seseorang lelaki atau perempuan, kalaulah seseorang yang lain bercakap ataupun menyapa dia ke dan menegur dia ke, cakap apa ataupun terjadi sesuatu dan dia di dalam solat, apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak buat. Okey. Dekat sini dia bagi terjemahan, dia kata ucapan orang yang diajak berbicara ketika sedang solat. Tetapi kalau tengok dalam perbahasan nanti ni, perbahasan fiqh pun banyak juga cerita dia, tapi hadis inilah yang digunakan untuk kebanyakan keadaan di dalam solat kalau ianya memerlukan teguran ataupun sesuatu yang untuk kita sampaikan kepada jemaah ataupun imam tentang sesuatu perkara.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Kalaulah sesiapa ditimpa sesuatu perkara di dalam solat dia, ataupun kalaulah sesuatu perkara telah berlaku di dalam solat dia. Itu maksudnya terjemahan-terjemahan yang boleh diguna pakai untuk hadis ini. Maksudnya apa sahaja yang terjadi di dalam solat dia yang memerlukan, maksudnya bukan sepatutnya terjadi di dalam solat. Faham tak? Maksudnya bila sesuatu perkara terjadi di dalam solat dan perkara itu tidak patut terjadi di dalam solat. Maknanya dia kata falyaqul subhanallah, maka dia kena sebut subhanallah untuk memberitahu. Maksudnya orang lain pun dah faham dah, kita pun sentiasa faham tentang perkara ini, maka semua orang kena alert, terutama imam. Terutama imam, kalau makmum sebut subhanallah, terutama imam kena bagi tahu, kena alert apa yang dia tersilap dan sebagainya. Anna Rasul wa fi riwayatin fi sahih, dan satu riwayat lain juga di yang sahih juga, dia kata idza nabakum amrun falyusabbihur rijal wal tusaffiqin nisa. Kalau seseorang itu terjadi satu perkara dalam solat dia, falyusabbih lirrijal, maksudnya falyusabbihur rijal, maka orang lelaki dia kena tasbih. Dan orang perempuan dia kena tepuk tangan. Dia tepuk tangan. Tepuk tangan ni nanti kita tengok apa ada sedikit perbezaan bagaimana tepuk tangan. Ada kena tepuk macam ni ke, kena tepuk macam mana ke kan. Nanti kita tengok. Dalam satu riwayat yang lain dia kata Nabi kata at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Tasbih untuk lelaki dan tasfiq, tepuk tangan ini untuk perempuan, sebab suara perempuan itu aurat kalau tidak kena tempat dia, dan tidak ada perkara lain yang boleh kita sampai seorang perempuan itu menyampaikan maklumat. Okey. Jadi hadis dah sebut dah, orang perempuan tepuk tangan, tepuk. Orang lelaki kena bertasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Azan dan Muslim, dan Imam Malik juga dalam Muwatta, dan Imam Abu Daud juga dalam kitab Salat. Dan juga Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini. Okey, maksudnya apa-apa jadi dalam solat bertasbih. Subhanallah sekali, dua kali subhanallah. Okey. Tapi kalau untuk perempuan dia kena tepuk. Jadi dalam dalam ada satu footnote ni ataupun satu huraian tentang perkataan tasfiq. Kalau dalam setengah riwayat dia sebut lafaz wal yusaffih, bukan tasfiq, tasfih dengan huruf ha. Ulama kata tasfih dengan tasfiq dengan huruf ha ke dengan huruf qaf ke maknanya sama. Tapi Qadhi Iyad dia kata Qadhi Iyad dia membezakan di antara tasfiq dengan tasfih. Dia kata tasfih dengan huruf ha adalah tepuk tangan, maksudnya tangan sebelah ni dia kata bi zahiri ihdal yadain 'ala al-ukhra. Tepuk di belakang tapak tangan ke atas sebelah yang lain yang lagi. Faham tak? Maksudnya melibatkan tangan itu, berlaku tepukan itu dengan di belakang tangan. Maksudnya tak ada orang tepuk tangan. Maksudnya cakap, nampak saya buat ni? Maksudnya tidak ada orang tepuk tangan macam ni. Maksudnya kita dalam solat, kita tak adalah seorang perempuan itu kena ubah tangan dia tepuk belakang tangan. Tak, tapi tepuk macam ni. Maksudnya dia tengah letak tangan dia dekat dada dia, dekat atas sikit daripada perut dia tu. Maknanya dia tepuk macam ni. Faham tak? So jadi itu arahan. Maksudnya sekali. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh lebih. Dalam mazhab lain dia ada perbahasan dia sebab keutamaannya adalah untuk menjaga kemaslahatan jemaah itu sendiri. Maka tepuk sekali. Maksudnya tak payah angkat lah. Maksudnya sambil duduk pekuk, pegang tangan ni dia gitu. Okey. Tapi kalau Imam Qadhi Iyad kata kalau dengan tasfiq dengan qaf bi batiniha ala batin al-ukhra. Maksudnya tepuk tangan macam kita tepuk tu lah. Okey, tepuk.
tepuk sekali, dua kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i nanti kita akan tengok perbahasan dia yang Imam Nawawi letak sikit lah sebagai orang kata apa, benda yang mudah untuk kita faham. Okey. Jadi qadhiyah ulama kata tasfiq dengan tasfih sama je, tapi qadhiyat dia membezakan. Tasfih dengan hak tu tepuk di belakang tangan ni sekali. Okey, maksudnya tak perlu angkat tangan lepas tangan daripada kita pegang masa kita sembahyang itu. Masa kita berdiri tu, tapi kalau dengan qaf maksudnya dua tangan, maksudnya angkat sekali ataupun dua kali, memberitahu kepada imam ataupun makmum lain tentang suatu perkara yang terjadi, ataupun mungkin orang mari bagi salam kat dia ke, ataupun orang nak bercakap dengan dia ke, orang tak tahu dia tengah semayang ke apa ke, dia buat perkara yang sama juga untuk memberitahu dia solat. Bagi orang lelaki tak ada masalah lah, sebut subhanallah sahaja. Okey. Puan Aminah Hamid ada nak tanya ke? Puan Aminah Hamid ada nak tanya ke ataupun tertekan? Salah tekan tu. Salah tekan lah, okey. Okey, jadi kalau tak ada isu apa-apa, kita pergi kepada perbahasan yang lain. Cuma saya nak sebut sikit, ada yang bila kita bercakap tentang ini, ada juga contoh. Ini isu imam lah ni. Ini isu imam. Imam dia tak faham. Dia biasanya kalau dia terlupa bacaan dalam solat ataupun dia terlupa baca Quran, ayat-ayat dalam Quran atau sebagainya, dia mungkin boleh faham lah. Tapi kebiasaannya benda-benda yang dia tidak tahu. Kebanyakannya benda-benda yang dia tidak tahu. Ada yang sampai, maksudnya, okey, bila makmum dah kata subhanallah, orang masuk saf belakang tu dah kata subhanallah. Contohnya tak cicak jatuh atas bau. Contohnya tak cicak jatuh atas bau. Tak cicak membatalkan solat. Tidak ada khilaf. Jatuh atas bau, batal solat. Maka imam dia tak tahu. Dia tak tahu, biasanya dia salah baca, tertinggal rukun dan sebagainya. Tapi dia rasa dia yakin dah semua settle. Maknanya imam ni, kalau dia makmum sebut banyak kali subhanallah, dia kena berhentilah. Eloknya dia berhenti dan makmum belakang kena ganti dia semayang. Maksudnya mesti ada sesuatu lah, najis ataupun perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Tapi kalau imam tak faham juga nak kata apa dan nak buat apa. Ada kami masa belajar dekat sana, syekh kita orang tu, dia ni ulama, Ikatan Ulama Morocco lah. Dia kata boleh cakap sikit bagi tahu tentang suatu perkara. Maksudnya kalau kata tak cicak, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Dalam mazhab Syafi'i batal lah solat itu. Maksudnya dia boleh sebut, memberitahu imam supaya imam berhenti dan dia batal solat dan kita sambung balik semula lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebab kata-kata itu. Jadi dalam setengah mazhab, dia kata, dia tak sebut, masa kami bincang-bincang perkara tu, dia tak sebut solat itu batal. Dia kata bagi tahu sahaja, kita kena sebut taik ataupun tak cicak. Maksudnya seminimum mungkin untuk tujuan menjaga maslahah jamaah yang ramai ni. Maka seseorang itu boleh sebut tak cicak, tapi dalam mazhab Syafi'i jangan dibuatlah. Takut perkara itu jadi fitnah, dan dia dalam setakat yang saya jumpa, perbuatan itu membatalkan solat dia. Tetapi kalau sesiapa makmum yang nak batalkan solat dia untuk membantu menjaga maslahah jamaah, maka dia boleh sebut dan dia ambil ulang baliklah solat, dan makmum yang lain naik ke atas untuk menjadi imam dan sambung solat dia. Tapi dekat Malaysia ni kadang-kadang nak buat, ada satu cerita masa saya sekolah, tu imam tu batal solat dia dalam sujud. Dia boleh tak cakap apa-apa, salam pun dia tak bagi, dia bangun dari sujud, dia pergi masuk dalam bilik imam dan dia keluar terus. Tinggallah makmum duduk sujud solat sunat tasbih lama sangat kan. Jadi lamalah imam duduk sujud, mana makmum duduk sujud, yang belakang-belakang lagi lah tak tahu. Lama sangat sujud. Ini cerita imam yang mungkin dia tidak faham ataupun belum lagi memahami banyak perkara dalam kaedah-kaedah dan fiqh imam. Maka imam kena faham benda ni. Jadi bila orang sebut sekali dua kali masih lagi juga,
kalau ia tidak melibatkan bacaan yang dia tahu, bacaan dia betul dan sebagainya, maka mungkin ada perkara lain dan imam kena bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan dia keluar dan makmum kena naik. Makmum yang belakang ni pun satu perkara juga. Makanya jangan rasa takut. Saya selalu sebut benda ni, makmum jangan takut, jangan takut. Kadang ramai orang tak nak, pahala banyak yang dekat dengan imam ni. Tapi takut nak duduk sebab takut kena ganti jadi imam. Naik saja jadi imam macam biasa. Kalau semayang bahasa perlahan pun tak, kita risau kita punya bacaan tak sedap ke apa ke, itu nombor dua lah. Perkara yang kita kena ada adalah ke pengetahuan kita tentang perkara itu, dan solat jemaah kita boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh lah. Kalau ikut setakat yang pembacaan saya tidak boleh dan solatnya batal. Tapi kalau ikut kami bincang dulu, dia tak sebut tentang batalnya solat, dan dia kata boleh sebut taik cicak ataupun taik dan solat diteruskan, dan tidak ada masalah untuk menjaga maslahah jemaah yang ramai ini. Ya. Solat jemaah itu sendiri dan makmum-makmum yang ramai ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, okey, ada satu lagi dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah kalau ikut batal solat. Dan dia kena solat balik semula. Dia kena sambung balik sebagai masbuk lah. Okey. Tapi ada satu cara lain lagi untuk kita memberitahu imam tanpa kita berkata-kata. Macam mana makmum naik ke atas, duduk tepi imam. Pernah dengar benda ni makmum naik ke atas, duduk tepi imam. Maknanya imam ni pun kena faham lah, kalau ada makmum belakang dia naik duduk tepi dia, jangan lagi halau balik dia balik ke belakang. Saat lagi dia tolak balik makmum pergi ke belakang balik. Jangan. Imam kena faham bahawa dia kena keluar dan dia kena biarkan makmum tadi menggantikan tapak tangan tempat dia menjadi imam itu. Okey, sekejap. Okey, kejap. Ustaz, masalahnya kalau yang panggil itu suami, lepas tu kita tepuk tangan, suami lah tak tahu dan tak faham isyarat kita, tak bagi tahu tengah solat, atau tepuk tu tak dengar, mungkin jauh. Macam mana? Nak kena tak, suami panggil tak payah berhenti semayang je terus. Semayang terus je. Isu yang ulama bincang pun tentang ibu panggil anak. Itu pun dalam solat sunat, dalam solat wajib tak perlu berhenti. Solat wajib tak perlu berhenti. Kecuali perkara itu adalah bahaya. Kalau suami panggil kan, Aminah contohnya kan, ataupun apa-apalah, sayang ke apa ke, kalau dia panggil gitu saja dan kita tahu panggilan itu sebenarnya sudah isteri sebenarnya tahu panggilan tu panggilan cemas ataupun panggilan tak cemas. Kerana kita dah duduk lama, kecualilah dia baru kahwin tadi, lepas tu laki dia panggil, suami dia panggil. Jadi macam panggilan suami, kalau kita faham benda tu tidak urgent, tidak kecemasan, maka kita teruskan solat dalam solat wajib. Dalam solat sunat pun dalam bab suami ni, wallahualam tak jumpa lagi kecuali perbahasan tentang ibu panggil anak dia. Dalam solat sunat boleh berhenti dan istighfar, dan dalam solat wajib tidak perlu berhenti dan dia kena teruskan. Kecuali kalau suami itu panggil sayang contohnya kan, banyak kali, mungkin perkara tu kecemasan. Kalau kita faham benda tu kecemasan, kita faham suara suami kita tu ada sedikit naik dan mungkin kecemasan, maka kita boleh berhenti. Tapi kalau kita tahu suami kita tu memang cakapnya jenis kuat dan tidak ada kecemasan, maka dan suami-suami pun ada dalam jemaah ni, kalau ada kecemasan, panggil dalam keadaan yang maksudnya kena bagi tahu. Salihah contohnya, api contohnya. Ular masuk rumah contohnya kan. Ada kala jengking, ada lipan. Maksudnya kena cakap supaya yang dengar semayang ni pun dibolehkan untuk berhenti dengan adabnya dan mengelakkan diri daripada kena bahaya. Wallahualam. Okey. Ustaz, jika hanya perempuan-perempuan saja dalam bilik solat yang tertutup, bolehkah perempuan bertasbih bila ditimpa sesuatu? Berdasarkan hadis, suara perempuan masih lagi perlu dipelihara dan teruskan dengan perbuatan tepuk tangan. Tepuk tangan. Sebab dalam hadis tadi umum tidak ada menceritakan tentang sesama perempuan ataupun ada dengan lelaki bersama mereka. Kalau tahiyat akhir macam mana nak tepuk, Ustaz? Kalau tahiyat akhir, kan tadi bagi tahu dah tadi, Imam Qadhi Ibn Iyad dia kata dia membezakan dalam hadis menggunakan tasfiq. Maksudnya tasfiq maksudnya seseorang itu boleh angkat tangan sekejap, tepuk. Okey dah. Ataupun
tepuk dekat peha. Ada ulama kata tepuk kat peha, tak apa, tepuk supaya nak ceritanya apa saja perbuatan yang boleh memberi maklumat, maksudnya tepukkan, memberi maklumat kepada imam untuk tentang sesuatu perkara, maka dia boleh dibuat. Jangan tanpa pipi pula. Itu pergerakan yang banyak. Maksudnya apakah pergerakan yang paling minimum untuk kita tepuk tangan kita untuk memberitahu sesuatu. Kalau duduk antara dua sujud tahiyat akhir, boleh je tepuk atas peha pun. Tepuk tasfir, tepuk. Ataupun kalau dia nak angkat tangan, boleh juga sikit, lari sikit daripada, angkat sikit daripada peha kan. Angkat. Dah. Ataupun kalau itu sebab tasfiq ini dalam solat ini eloknya tak payah guna yang macam qadriyat kata macam ni tu. Qadriyat tidak suruh macam ni, tetapi dia hanya membezakan di antara tasfih dengan tasfiq. Jadi ulama-ulama bincang, maksudnya tepuk, pergerakan mesti minimum. Pergerakan yang minimum untuk orang perempuan, tepuk. Maksudnya kalau tengah duduk tangan macam ni, halih tepuk sikit, tepuk. Okey, kalau angkat gini dah dua-dua dah. Kan? Kalau yang macam ni pergi sini tepuk. Dah. Satu saja. Maksudnya kita minimumkan pergerakan. Kalau sebelah ni angkat, tepuk dia jadi banyak. Maksudnya kita pilih. Ataupun tepuk di atas peha. Boleh. Maksudnya bunyi disampaikan, dia sebenarnya tepukkan. Contohnya macam kita pun faham, maksudnya kalau ada orang kita dalam apa nak ketuk meja contohnya, kan tepuk kan. Tapi dalam solat ini disebut tasfiq, maksudnya tepuk tangan lah. Maksudnya pergerakan yang minimum untuk memberitahu seseorang, memberitahu imam tentang satu perkara yang perlu dia perhatikan dan dia perlu ambil cakna lah dalam solat dia. Okey, boleh faham Okey. Kalau tak ada apa-apa, dekat sini adalah sedikit caption ataupun mulahazah. Dia kata kat sini at-tanbih, ini tak ada dalam kitab hidayah, ini saya baca dekat kitab lawami' ni. Mungkin ada perkara yang kita ambil sedikit lah ilmu. Dia kata at-tanbih fi salah mandub in kana li mandub, perbuatan memberi peringatan di dalam solat itu adalah hukumnya sunat kalau ianya berkaitan dengan perkara sunat. Contoh dia kata kama idza hammal imam bi tarki sunnatin ka tasyahud. Maksudnya tasyahud awal. Maksudnya contohnya kalau imam itu dia tinggal tasyahud awal, maksudnya tahiyat awal itu. Okey? Maka dia boleh, hukum dia memberitahu imam itu adalah sunat. Sebab baca tasyahud itu adalah sunat. Peringatan atau perbuatan tasbih ataupun tepuk tangan itu dia jadi harus kalau nak bagi tahu tentang sesuatu yang harus. Dia kata ka'idnihi lidakhil. Maksudnya untuk memberitahu masuklah. Contohnya ada orang minta izin nak masuk room, nak masuk bilik ke contohnya kan. Kita pun subhanallah. Maksudnya boleh, dibolehkan. Wa wajibun liwajib ka indharihi li musyrifin 'alal halaki ta'ayyana 'alal musalli inqadhuhu. Dan peringatan ini menyebut subhanallah ataupun tepuk tangan itu jadi wajib hukum dia kalaulah perkara itu perkara yang berkaitan dengan bahaya. Dia kata kemusnahan, bahaya, maka orang-orang yang tengah sembahyang ni wajib bagi dia untuk menyelamatkan, maka orang-orang yang mengetahui dan menyadari keadaan itu wajib bagi dia untuk memberi inzar atau memberi peringatan atau memberi orang kata apa, memberi peringatan ataupun memberi amaran dengan tasbih ataupun tepuk tangan kepada imam ataupun makmum lain untuk masing-masing berhenti solat dan membuat perkara yang sepatutnya mereka buat. Dia kata illam yahsulul inzar illa bil kalam wajaba wa in batalat salatuhu. Ini yang saya kata mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i batal solat. Tu dia kata kat sini, dia kata kalaulah inzar dengan tasbih, memberi peringatan dengan tasbih ataupun tepuk tangan itu tidak berhasil kecuali dengan bercakap, wajib bagi orang dalam solat ini bercakap. Contohnya kita dah nampak api ataupun kita dah nampak ular. Tengah solat ni, kita dah nampak ular dah. Kita dah tahu dah api. Orang ni tak sedar, kita je yang sedar. Kita pun kata subhanallah, orang lain duk diam lagi, imam pun diam juga. Kita kata subhanallah, dah banyak kali dah kita sebut subhanallah ni.
tetapi imam masih juga tidak, kita kena cakap api. Kita kata api, ular, lipan. Dia kata kena wajib untuk kita bagi peringatan. Walaupun solatnya batal. Dia kata wa in batalat salatuhu. Walaupun batal solat dia. Okey. Lepas tu dekat sini dia kata wal al-aula lirajul at-tasbih walil mar'ati at-tasfiq. Kalau ikut kat sini, pendapat yang disebutkan dalam kitab Lawamik, saya refer balik kepada Panik Sum tadi. Dia kata kat sini al-aula. Maksudnya aula bagi orang lelaki adalah tasbih, untuk mar'ah, untuk orang perempuan adalah tepuk. Maksudnya kat sini kita tengok lafaz itu secara umumnya bolehlah bertasbih bagi perempuan pun kalau di dalam solat sesama perempuan tidak mendatangkan fitnah. Sebab dia kata al-aula. Bukan perkara itu wajib. Maksudnya dari segi susunan itu, tapi itu perbahasan ataupun ijtihad para ulama. Maka apa yang lebih utama bagi kita? Lebih utama bagi kita adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tasbih bagi lelaki, tasfiq bagi perempuan. Okey. Lepas tu dia kata at-tasfiq biqasdil la'b yubtilu salat. Kalau tepuk tangan dengan orang kata apa? Dengan tujuan nak main-main, batal solat. Dan tepuk tangan bagi seorang perempuan di dalam solat berulang-ulang 3 kali secara berturut-turut, batal solat. Maksudnya tepuk tangan 3 kali berulang-ulang 3 kali, batal solat. Maksudnya itu sebab saya kata tadi, sama ada tepuk sekali lepas tu berhenti, tepuk 2 kali kan, tak batal solat lagi. Tapi kalau tepuk 3 kali, walaupun janganlah kira ini bab darurat dalam solat, dan ini pendapat ulama tentang nak jaga kemaslahatan solat itu sendiri supaya ia tidak terdedah kepada perkara yang membatalkan solat. Wallahu alam. Okey. Kita pergi ke bab yang seterusnya, iaitu babul azkar ba'da salah. Ini babul azkar ba'da salah. Kalau kita tengok kat sini nanti adalah perkara yang mungkin kita akan terus upgrade, akan kita terus pertingkatkan cara kita berdoa dan cara kita berzikir selepas solat. Dia kata bab zikir selepas solat. أجمع العلماء على استحباب أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، فنذكر أطرافا من أهمها. Dia kata ulama telah ijma' berkaitan dengan sunatnya. Disunatkan, dituntut untuk kita berzikir selepas solat. Dia tidak wajib, tetapi sunat untuk kita berzikir selepas solat, dan telah datang padanya hadis-hadis yang banyak, yang sahih, yang berbagai-bagai, dan kita sebut dekat sini sebahagian yang penting-penting dalam perkara yang berkaitan dengan zikir-zikir selepas solat. Okey, jadi secara umumnya, secara dasarnya, secara asasnya kita kena faham bahawa zikir selepas solat adalah amat dituntut, adalah perkara yang disunatkan, dan ia adalah sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi dia kata rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma' qala jawful lailil akhir wa duburu salawatil maktubat. Qala at-Tirmidzi hadithun hasanun. Okay. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dia kata qila li Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang lain kata kepada Nabi, ataupun dikatakan kat sini maknanya menyoal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang soal tu dia tanya ayu doa asma', dia kata doa yang mana, doa yang macam mana, doa yang bagaimana, doa bila, makna dia begitulah, doa yang bagaimana, yang asma', yang paling didengari. Maksudnya bukan kita kata dekat sini ada masa-masa Allah tak dengar doa kita, tidak. Asma' dekat sini makna dia doa yang dimakbulkan. Kalau tengok kat sini dia kata asra'u wa aqrabu ijabatan, dia kata doa yang cepat untuk dimakbulkan, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakbulkan.
paling patut untuk dia makbulkan? Itu soalan yang orang tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang Nabi Muhammad SAW jawab? Dia kata, jawful laylil akhir wa duburus salawatil maktubat. Jawful layl ni adalah tengah-tengah malam. Jauf ni tengah malam, tapi dia kata al-akhir, tengah malam, lepas tu akhir. Makna je itu sebab yang merujuk pula kepada 1/3 malam, 1/3 malam. Maka hadis ini konsisten dengan hadis-hadis yang lain cerita tentang bagusnya, mustajabnya doa-doa solat, doa-doa di dalam waktu-waktu yang tersebut, iaitu tengah malam membawa kepada akhir malam. Dan juga di mana? Duburus salawatil maktubah. Kalau perkataan dubur ni, ini kalau perkataan kita dalam bahasa Melayu, dia jadi masalah, dia jadi negatif, dia jadi perkara yang mungkin tidak senang untuk kita dengar. Tetapi dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab ini dubur ini maknanya di akhir, penyudah sesuatu perkara ataupun di akhir. Dubur salawatil maktubah maksudnya di akhir solat yang difardukan, maksudnya di akhir solat fardu. Jadi dua tempat yang Nabi jawab dalam hadis ini, tempat yang paling mustajab dan dekat untuk Allah Taala makbulkan, iaitu di tengah malam hingga akhir malam, dan yang kedua adalah selepas solat fardu. Qala Tirmizi hadithun hasan. Imam Tirmizi dia bagi ta'liq ataupun justifikasi atau klasifikasi terhadap hadis ini sebagai hadis hasan. Imam Tirmizi keluarkan dalam kitab Da'awat, Imam Nasa'i juga mengeluarkan kitab ini, hadis ini, dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata dalam Nataijul Afkar, dia kata hadithun hasanun gharib, hadis hasan tapi ganjil ni maksudnya gharib, pelik ni maksud dia tak ramai yang meriwayatkan hadis ini. Tidak ramai yang meriwayatkan hadis ini. Sebabnya nanti kita tengok tentang isu doa. Saya sebut benda ni susah juga nak sebut, takut jadi isu, takut jadi polemik, tapi tak apalah. Sebab Nabi pun dalam hadis lain ada ajar untuk menyebut, disebut oleh Ibn Abbas kata selesai ataupun Mu'adz tentang Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu pun doa juga. Tapi hadis ini sendiri dia ada isu sikit, tetapi tidak membawa kepada klasifikasi hadis yang lemah sangat-sangat sehingga kita tidak boleh ikut. Maknanya boleh. Imam Tirmizi kata hadis hasan, tapi selepas ditelusuri oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata hadis hasan gharib. Tak apa, masih lagi hasan, walaupun ia pelik sikit, tapi hadisnya hasan. Imam Ibn Hajar kata hadis ini, dia kata wa fi ma qalahu nazar, apa yang disebut dalam hadis ini adalah ada sedikitlah perkara yang perlu dilihat, li'annahu lahu ailalan, ada sedikit perkara yang macam adalah perkara di kalangan ulama, ada perdebatan sikitlah, tidak ada banyak. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani disebut jugalah sebagai satu amanah untuk dia menyampaikan satu perkara yang berkaitan dengan perkara ini. Tapi secara asas hadis ini boleh diguna pakai. Hadis ini boleh diguna pakai. Lepas tu, okey, sebelum masuk hadis lain kita tengok ada soalan tak? Okey. Mustajab. Ya, betul, mustajab. Okey. Khilaf ulama tentang perkara itu. Lepas tu hadis yang lain, hadis yang seterusnya, Imam Nawawi kata wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu inqida'i salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir wa fi riwayati Muslim kunna wa fi riwayati fi sahihayhima an Ibn Abbas anna raf'a as-saut bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibn Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Okey. Hadis ini ada sedikit perkara yang sebenarnya saya perlu huraikan, tapi tak apa, kita baca dulu, kalau tak sempat kita sambung next session hari Jumaat nanti insya-Allah. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku mengetahui bahawa, macam ni dia terjemah kat sini? Aku tahu bahawa, itu terjemahan biasa. Maksudnya, aku tahu bahawa selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu solat adalah dengan bertakbir.
Rasulullah SAW, solat Rasulullah SAW itu, solat Rasulullah SAW itu selesai ataupun disudahi, diakhiri dengan takbir. Sedangkan kita tahu solat itu mesti diakhiri dengan taslim, dengan bagi salam, tapi dalam riwayat ini dikata dengan takbir. Ini ada perbahasan, ini ada huraian. Dalam riwayat Muslim dia kata kunna, bukan kuntu. Ibn Abbas tak kata aku tahu, tapi dalam riwayat satu lagi dia kata kami tahu. Kami tahu. Dan dalam riwayat dalam Sahih Muslim dan Bukhari juga daripada Ibn Abbas juga dia kata sesungguhnya mengangkat suara sedikit, suara yang kuat untuk berzikir bila seseorang itu selesai daripada solat fardu adalah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Abbas kata, aku mengetahui bila mereka selesai dan masing-masing balik, berselerak untuk balik. Bidzalika, dengan perkara itu, maksudnya bila aku dengar benda tu, Ibn Abbas dengar. Maknanya dalam hadis ini Ibn Abbas tak duduk dalam keadaan jemaah itu. Mungkin Ibn Abbas di luar. Sebab Ibn Abbas kan sahabi saghir. Sahabi saghir maksudnya sahabat kecil. Maksudnya dia pada ketika itu dia kecil lagi. Dia mungkin tidak berada di dalam beberapa solat jemaah ataupun dia datang lewat dan sebagainya. Ada perbahasan, nanti saya boleh sharekan dekat sini insyaAllah. Jadi Ibn Abbas dia bagi tahu dalam hadis ini tentang Nabi mengakhiri solat dia dengan takbir. Nabi mengakhiri solat dia dengan takbir. Apa makna takbir dekat sini? Nanti kita tengok dekat sini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Azan dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid. Dekat sini takbir dekat sini maknanya bukan takbir Allahu Akbar itu. Takbir dekat sini adalah zikir. Zikir. Ulama-ulama ada syarah dah hadis ini. Takbir dekat sini membawa makna zikir, bukan membawa makna taslim, bagi salam, mengakhir, menyudahkan solat itu, tetapi adalah zikir. Nabi berzikir selepas dia selesai daripada solat. Qadhi Iyad mengatakan bahawa bila Ibn Abbas kata aku tahu perkara ini bila nampak para jemaah keluar dan aku dengar benda tu, kan? Dalam hadis tadi idza sami'tuhu, bila aku dengar benda tu. Jadi riwayat Ibn Abbas ini tidaklah menjadi satu sandaran yang kuat dalam bab betul ke solat Nabi ini diakhiri dengan takbir bukan dengan taslim. Jadi ulama dah bahaskan benda ni, dah compare dalil-dalil, maka berakhirnya seseorang itu solat Nabi pun mestilah dengan taslim. Cumanya selepas selesai bagi salam itu Nabi bertakbir, iaitu berzikir, berzikir. Dia kata kat sini al-zahir anna Ibn Abbas lam yakum yahdurul jamaah. Secara zahirnya kita tengok dekat hadis ini Ibn Abbas tak hadir solat jemaah pada ketika itu, pada umur itu. Li'annahu kana saghiran mimman la yuwadhibu ala dhalik. Sebab pada ketika itu dia kecil lagi dan dia tidak mulazamah ataupun tidak konsisten berada di dalam solat-solat jemaah. Wa qala ghairuhu yuhtamal an yakuna hadiran fi akhir sufuf. Ada juga ulama lain kata boleh jadi Ibn Abbas duduk belakang. Budak-budak duduk belakang-belakang. Ada riwayat, ada yang saya tengok tadi, dia kata mungkin juga boleh jadi dia datang lambat. Jadi dalam bab ini saya sentuh sikit. Nanti semua orang boleh tengok, saya share dekat sini sikit. Saya boleh lajakkan sikit tak Puan Ainun? Kalau saya boleh lajak, saya nak lajak sikit je, saya nak habiskan bab ni sebab saya tak nak ada isu. Kalau tak boleh tak apa. Boleh tak? Sebab ada kuliah seterusnya pukul 9:10 minit. Oh, 9 minit? 9-10 minit seterusnya. Ada masalah? Okey, saya share screen yang website ni, semua orang boleh refer. Saya tak nak nanti saya baca tak ada sumber. Saya ada sumber, macam saya kata ada sumber daripada internet, tapi ada dalil dan boleh check terus dekat mana dia ambil. Okey. Dekat sini kalau tengok walaupun Ibn Abbas kata dekat situ ada zikir, dibaca zikir itu secara kuat. Contohnya dia kata
tadi kita dah tengok kan, dia kata anna raf'a saut bizikri. Dia kata angkat suara. Kejap, mana tadi hadis dia kata bahawa meninggikan suara semasa zikir itu ketika orang selesai solat wajib itu, fardu itu telah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok dekat sini apa makna mengangkat suara itu? Apa makna mengangkat suara itu berdasarkan perbahasan para ulama. Tengok kat sini dia kata naqala Ibn Battal. Dia kata Ibn Battal dan ulama-ulama lain dan juga ulama-ulama dalam mazhab yang ada sekarang ini, kata wa ghairuhum muttafiquna ala adam istihbab raf'i saut bizikri wa takbir. Ulama-ulama dah ittifaq, dah sepakat dah bahawa tidak disunatkan untuk mengangkat suara dengan berzikir dan bertakbir. Dan Imam Syafi'i dia kata wa hamal Syafi'i rahimahullahu taala hadzal hadis ala annahu jahara waqtan yasiran hatta yu'allimuhum sifat dzikri la annahum jaharu daiman. Tengok Imam Syafi'i dia kata apa? Dia kata hadis ini merujuk kepada bahawa angkat suara itu adalah dalam waktu yang sedikit. Contohnya imam nak ajar, dia kata hatta yu'allimahum, sehinggalah imam mengajar sifat zikir kepada makmum. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlahan. Dia kata waktu yang sedikit untuk mengajarkan makmum apa yang perlu dibaca, apa yang perlu dizikir selepas salat. Bukan annahum jaharu daiman, bukanlah imam ini menjaharkan, menguatkan bacaan zikir itu secara sentiasa. Tidak. Lepas tu dia kata qala fa akhtaru lil imam wal ma'mum ay yadhkura Allah ta'ala ba'da al faragh min as-salah wa yukhfiyani dhalika illa ay yakuna imaman yuridu ay yata'allam minhu fayujhar hatta ya'lama annahu qad tu'allima minhu thumma yusira wa hamala al hadith ala hadha. Okey, jadi Imam Nawawi menukilkan kata-kata Imam Syafi'i ini dalam menafsirkan hadis ini. Dia kata Imam Syafi'i dia kata aku memilih untuk imam dan makmum untuk berzikir. Ini Imam Syafi'i punya kalam yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Aku memilih untuk imam dan makmum untuk menyebut berzikir kepada Allah SWT selepas selesai solat dan dengan cara wa yukhfiyan, dan memperlahankan zikir itu. Kecuali dia kata kecuali imam mahukan untuk mengajar ataupun untuk diketahui daripada dia cara untuk berzikir. Okey, bila makmum dah tahu cara untuk berzikir, apa untuk berzikir, summa yusir, kemudian dia perlahankan. Inilah tafsiran kepada hadis tadi. Boleh Lepas tu dalam website ini dia kata karahat raf'a saut bizikri khassatan idza kana fihi tashwish 'ala al-musallin. Tegahan ataupun makruh, tidak boleh, maksudnya tegahan, benda yang dibenci. Tegahan untuk kita mengangkat suara tadi dah ada tadi. Tidak disunatkan untuk mengangkat suara dalam bab zikir. Yang ini tegahan mengangkat suara kalau apa? Khassatan idza kana fihi tashwish 'ala al-musallin. Kalaulah perkara kita mengangkat suara dengan berzikir itu selepas solat itu memberi masalah ataupun memberi gangguan kepada makmum-makmum lain yang sedang bersolat ataupun orang-orang lain yang sedang bersolat. Contohnya orang masbuk ataupun orang ada buat jemaah lain sebab dia tak sempat nak masuk jemaah kita pula berzikir kuat-kuat, maka itu adalah ditegah, tidak digalakkan dan tidak dinasihatkan kita buat. Bukan tidak dinasihatkan saja tetapi ditegah. Qala al-Qurtubi wa ruwiya an Qais bin Abbad. Imam Qurtubi dia meriwayatkan daripada Qais bin Abbad, dia katakan ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a saut 'inda dzikri. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata mereka menegah, mereka tak suka mengangkat suara ketika berzikir. Wa mimman ruwiya anhu karahatu raf'a saut 'inda qira'ah. Ada juga yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Jubair dan Qasim bin Muhammad wa Hasan
dan Ibnu Sirin dan juga Imam Nakhai dan juga imam-imam lain. Dia kata wa karihahu Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik dan Anas bin Anas dan Ahmad bin Hanbal juga, mereka semua ini melarang, menegah untuk mengangkat suara semasa berzikir dan juga membaca Al-Quran. Itu sebab apa yang kita bincang hari itu tentang Nabi menegah, Nabi menegah seseorang yang membaca Quran sehingga mengganggu orang lain membaca, bermunajat, sehingga mengganggu orang lain beribadat. Apa dia kata Nabi? Nabi kata ala inna kullakum yunaji rabbahu fala yu'dhi ba'dukum ba'da wa la yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari jalur riwayat dia yang diletak di dalam yang dinukilkan, yang direkodkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Nabi kata sesungguhnya setiap daripada kamu ini sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah seseorang itu menyakiti sebahagian yang lain, dan janganlah kamu semua ini janganlah seseorang itu mengangkat suara dia ke atas suara orang lain dengan bacaan. Bacaan Quran pun Nabi tegah untuk kita kuat sehingga mengganggu orang lain, apatah lagi zikir. Maka inilah perbahasan dan huraian para ulama tentang hadis yang saya rasa saya perlu sebut supaya kita tidak ada polemik, sebab kita tidak ada masalah, sebab dalam hadis ni memang ada yang Ibnu Abbas kata sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir ketika orang selesai sembahyang fardu itu telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Makna dekat sini bukan mengangkat suara dengan zikir secara keseluruhan ataupun secara sentiasa ataupun secara konsisten selepas solat berzikir dengan suara kuat. Bukan itu makna dia. Dan ulama-ulama telah membahaskan perkara ini, telah menafsirkan hadis ini, telah mentakwilkan perkara ini. Imam Syafi'i juga kita dah tengok dah kata-kata dia. Maka saya harap hadis ini tidak memberi satu masalah kepada para jemaah untuk kita memahaminya, dan kita teruslah berzikir selepas solat dengan suara yang perlahan. Okey, kejap Okey, soalan dia, doa selepas solat asar itu Ustaz, solat selepas solat asar. Okey, isu solat selepas solat asar ini isu doa yang doa yang berkaitan dengan solat wusta. Itu antara perkara ulama yang bincangkan. Solat wusta ni pun Allah sebut dalam Quran, wa hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Ulama duk bincang apa solat wusta itu, sebab nak Allah sebut dalam Quran. Ada ulama khilaf kata solat asar, ada solat subuh kalau tak silap saya. Ada perbahasan ulama, tapi ada ramai juga ulama kata solat asar. Maka mungkin dekat situ ulama letak doa itu lepas solat asar itu, semasa asar itu, ataupun dia perbahasan dalam bab satu masa pada hari Jumaat. Wallahu alam. Yang pentingnya selepas solat fardu memang ada hadis dia mengatakan bahawa doanya mustajab selepas solat fardu. Ini hadis yang kita baca tadi. Jika masa terhad, apa zikir yang paling ringkas? Zikir ni banyak sangat-sangat zikir lah. Macam tadi dalam hadis tadi ada takbir. Mungkin ulama kata ada ulama takwil hadis itu mengatakan bahawa Nabi ni dia bukan bermula dengan subhanallah, dia memula dengan takbir Allahu Akbar, lepas tu baru mari alhamdulillah dan subhanallah. Itu juga di antara takwil ataupun tafsiran zikir Nabi selepas solat. Tidak ada masalah, banyak. Apa yang Nabi ajar tu banyak. Subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, zikir yang Nabi buat lah, selepas solat. Nanti kita akan pergi Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik pun, walaupun tak ada dalam kitab ini, mungkin ada dalam riwayat-riwayat lain juga apa yang Nabi ajar kepada para sahabat. Maka tasbih, tahmid itu yang paling mudah. Allahumma antas salam. Nanti kita akan jumpa juga zikir-zikir yang lain. Maka astaghfirullah, istighfar juga di antara perkara yang disebut untuk kita sebut selepas solat. Nanti itulah di antara perkara Puan Aida, maksudnya kita zikir sahaja dengan apa-apa zikir yang terdapat di dalam kitab, di dalam nas ini. Sebenarnya kita tak sampai lagi sebenarnya kepada zikir-zikir selepas solat itu. Sekarang ni baru hadis-hadis umum
Tapi saya sebut je lah sebab lepas solat ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kita kena berzikir dengan 33 kali. Subhanallah dengan 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir boleh. Allahumma ajirna minan nar boleh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik boleh. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa baca qul huwallah boleh. 3 qul itu boleh, tak ada masalah. Pilihlah yang mana-mana yang kita sempat baca kalau kita perlu bangun segera selepas kita solat. Wallahu alam. Maka tempat itu mustajab untuk kita baca, kita doa. Budaya masyarakat Melayu Nusantara berzikir secara jahat selepas solat telah menjadi dominan. Ya betul Puan Nur Hanita, tapi itulah saya nak bila kita belajar kita jumpalah benda ni. Bila kita tak belajar kita tak jumpa dan kita terus juga buat benda-benda yang sebenarnya khilaf dan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat, cara pengamalan ibadat oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Maka budaya itu sebab kita kena bezakan di antara budaya dengan sunnah. Dengan budaya dengan sunnah. Walaupun adalah khilaf di kalangan para ulama tentang zikir selepas solat itu beramai-ramai dan doa beramai-ramai, imam doakan dan sebagainya, tapi kalau mengikut sunnah nanti kita tengoklah, maka ia bukanlah menjadi amalan menjadi amalan Nabi dan para sahabat, kecuali Nabi ajar kita berzikir, banyakkan berzikir. Ada 1-2 doa yang Nabi ajarkan lepas solat kepada para sahabat. Nanti insya-Allah panjang umur kita akan jumpa, tapi ini perbahasan awal dulu umum tentang bahawa tidaklah apa yang dibuat oleh orang Melayu tu sebenarnya satu perkara yang secara sahihnya datang daripada Nabi dalam bentuk itu. Tapi kita tidaklah pergi kepada mengatakan bahawa perkara ini berdosa besar dan sebagainya. Wallahu alam, supaya kita menjaga adab kita dalam membahaskan perkara ini. Kita bercakap elok-elok dengan orang tak nak ikut, itu perkara nombor 2. Kita sampaikan apa yang kita belajar berdasarkan sunnah. Tolong jaga adab kita, tolong jangan jadikan ilmu yang kita ada ini sebagai fitnah untuk kita berkhilaf dengan orang lain dalam bentuk khilaf yang tidak dipuji oleh Allah Taala, khilaf yang mendatangkan syiqaq ataupun fitnah ataupun perbalahan di dalam masyarakat. Kita nak sampaikan, kita sampaikan elok. Kalau orang tu nak ikut, dia ikut. Kalau orang tu tak nak ikut, dia tak nak ikut. Tapi bila kita belajar kitab, bila kita belajar sunnah, bila kita belajar hadis-hadis Nabi, bila kita tengok apa ulama sebut tentang perkara ini, maka apa keyakinan yang ada dalam diri kita, kita minta Allah hadirkan keyakinan yang benar di dalam hati kita supaya kita sentiasa berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW, di atas jalan sunnah, di atas jalan para sahabat dalam melaksanakan kerangka ibadat kita sebagai seorang Muslim yang baik dan betul. InsyaAllah, melainkan jika kita mendalam ilmu yang bersumber. Ya, betul. Harap-harapnya kita kembali kepada sunnah betul-betul, ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak ada landasan dan dasar kepada apa yang kita buat seharian, terutama dalam bab ibadat. Kita doa daripada Allah SWT. Banyakkan zikir apa yang bagus, Ustaz. Itulah zikir yang bagus. Ini zikir lepas mayang, nanti kita tak sampai lagi. Tadi saya dah sebut beberapa perkara. Macam saya sebut tadi, Allahumma anta salam wa minkas salam. Nanti kita akan jumpa juga hadis tu insya-Allah. Zikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, baca 3 qul, baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Semua tu ada dalil. Wallahu alam. Pilihlah yang mana kita sempat berzikir kalau kita tak cukup masa. Kalau kita tak cukup masa. Kalau kita cukup masa, nanti kita akan tengok banyak lagi zikir-zikir yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada kita, ajarkan kepada para sahabat. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Azhar. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Sambungan kita adalah pada muka surat 140. InsyaAllah. Dan insyaAllah. Dan terima kasih pada jemaah sekalian yang sudi berada dalam majlis Kelab Islam Cinta Luka ini. Dan teruskanlah bersama-sama kita seterusnya dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki untuk topik solat sunat. Sebentar saja lagi. Teruskan berada di talian link yang sama.